Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ngajian kitab kita di sini menggunakan kitab Idaman Penuntut jilid 1. Dan malam ni kita masih lagi membincangkan perkara ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan solat sunat. Dan malam ni kita masuk kepada solat sunat yang seterusnya, iaitu solat sunat musafir. Solat sunat musafir. Musafir tu orang yang melakukan perjalanan, kita panggil musafir. Perjalanan itu dalam bahasa Arab dipanggil safar. Bulan tu dia panggil Safar. Bulan Muharram, lepas bulan Muharram ni bulan Safar dengan Saf. Adapun perjalanan kita berjalan ni dalam bahasa Arab dipanggil safar. Perjalanan. Orang yang berjalan tu dipanggil musafir. Tapi kita orang Melayu kita panggil musafir belaka. Tak. Dia musafir. Ataupun musafir dia tu dua marhalah. Jadi sepatutnya safarnya dua marhalah. Perjalanannya dua marhalah. Tapi kita Melayu musafir belaka. Orang pun kita panggil orang musafir. Perjalanan pun panggil musafir belaka. Cuma beza bahasa tu. Itu dari segi bahasanya macam tu. Musafir tu orang yang melakukan perjalanan. Jadi apabila kita hendak memulakan perjalanan, maka disunatkan kita melakukan solat sunat safar. Ini sabit dalam hadis Nabi SAW. Ada hadis dia lah. Tapi dalam kitab ni tak disebutlah hadis ni kerana kitab ni kitab ringkas, menumpukan perbahasan kepada masalah fiqah dan bukan menumpukan permasalahan dalil sangat. Jadi dia kata sunat musafir ni 2 rakaat sunat musafir, yakni sembahyang sunat kerana hendak pergi ke tempat lain atau negeri lain. Macam dari Johor Bahru hendak pergi ke Batu Pahat, itu musafir namanya. Demikian juga hendak pergi ke kota tinggi. Jadi dia buat misal Johor punya lah. Dia penulis ni orang Johor. Kalau saya tulis, saya buat misal Kelantan, pasal saya orang Kelantan. Begitu tu semua dah. Biasalah pengarang ni dia akan buat misal dengan tempatan dia. Dan kadang-kadang dia menulis dengan bahasa tempatan. Itu biasa. Kalau orang Fatani, dia tulis dengan bahasa Fatani. Contoh kalau tuan-tuan biasa belajar kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud Fatani sebut, barang siapa solat tasbih, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak kersik di pantai. Kersik. Pasal orang Patani, pasir dia panggil kersik. Jadi kita kersik-kersik, dia ingat kerisik tu. Kerisik tu orang buat masak. Cari kat pantai, orang tak jumpa lah. Itu bahasa dia. Kalau Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi, Syekh Idris bin Abdul Rauf Marbawi, Syekh Marbawi, pengarang kitab Bahrul Mazi. Jadi dia guna dengan bahasa Perak. Dia orang Lubuk Merbau. Jika terjatuh di dalam kelembur. Jadi kita orang belah sini tak faham apa kelembur. Orang tak ada tahulah. Kelembur. Tulisnya kelembur tapi bacanya kelembur. Orang Kedah apa kelembur? Lumpur kan? Kan? Betul tak? Kelembur. Dalam Bahrul Mazi ada. Saya baca apa benda kelebur ni. Tak tahu apa benda. Jadi itu bahasa dia lah. Jadi pengarang ni biasanya dia akan buat benda yang berkaitan dengan kehidupan dia lah. Jadi musafir dari Johor Bahru hendak pergi ke Batu Pahat, itu musafir namanya. Demikian juga hendak pergi ke kota tinggi dekat hendak bertolak sunat sembahyang. Jadi dia bagi alasan. Dia kata tujuan saya membawa misal ini ialah kerana hendak mengelakkan sangka setengah orang bahawa sembahyang sunat musafir ini kerana hendak ke Mekah mengerjakan haji saja.
Sebab orang Melayu ni sembahyang sunat musafir nak pergi buat haji je. Kan? Nak pergi ke tempat lain tak sembahyang sunat musafir. Nak buat haji memang sembahyang dulu. Keluar pun langkah kaki kanan dulu. Azan dulu. Lambai lah macam-macam dia punya cara. Kan tuan-tuan semua. Pasal nak pergi haji ni nak pergi buat ibadat. Jadi betul-betul buat. Jadi duk sangka sembahyang sunat musafir ni hanya khusus untuk ibadat haji saja. Sebab tu dia kata dia tulis misal sini. Jadi tak semestinya buat haji, nak pergi daripada Johor Bahru, nak pergi ke Batu Pahat pun dikira musafir. Baik, dan maksud musafir di sini sama ada jauh 2 marhalah atau tak sampai 2 marhalah. Jadi Kota Tinggi ke Johor Bahru tak sampai pun 2 marhalah. Jadi dia kata sebab tu dia buat misal Johor Bahru ke Kota Tinggi. Jadi maknanya tuan-tuan nak keluar daripada rumah pagi-pagi, daripada rumah tuan-tuan semua nak pergi ke Kuala Lumpur. Tu dah dikira musafir. Boleh dah sembahyang sunat musafir. Sembahyang sunat nak keluar bermusafir, berjalan. Tak semestinya jarak musafir itu, safar itu 2 marhalah. Itu tujuan dia buat contoh macam tu supaya faham bahawasanya sunat musafir ini tidak semestinya kita nak berjalan 2 marhalah barulah sunat dilakukan sembahyang sunat musafir. Jadi kita sembahyang ni dekat nak bertolak itulah. Jangan nak bertolak besok, hari ni dah sembahyang. Tak jadi, dia dekat-dekat tu. Sebelum bertolak sikit kita sembahyang. Lafaznya usolli sunnatas safari raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat perjalanan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Fatihah dan kuliah, dan rakaat kedua baca Fatihah dan kul huwallahu ahad, seterusnya salam. Itu biasalah. Tapi perlu diingat, sembahyang sunat musafir ini kita sembahyang dulu baru kita buat tujuan kita sembahyang. Dia punya sebab tu selepas pada sembahyang. Kita sembahyang sebab dia apa? Sebab nak safar, nak bermusafir. Maka sembahyang yang macam ni, yang sebab dia selepas daripada sembahyang, tak boleh sembahyang pada waktu haram. Lepas subuh tak boleh sehingga matahari naik segala. Lepas asar pun tak boleh sehingga terbenam matahari. Lepas sembahyang asar. 5 waktu semua. Dan kita belajar dah hari itu, 5 waktu semua. Jadi ketika matahari sedang terbit, sehinggalah dia terbit ketika selepas solat subuh pertama, sehingga matahari terbit. 1. Kemudian yang kedua, matahari tengah terbit, tengah nak naik, sampailah dia naik segala. 2. Yang ketiga, ketika matahari duduk tegak atas kepala, melainkan hari Jumaat. 3. Yang keempat, selepas kita semayang asar. Kita dah semayang asar baru tak boleh. Bukan masuk waktu asar, selepas kita semayang asar. Walaupun masuk waktu asar, tak semayang asar lagi, boleh. Dan yang kelima, ketika matahari sedang terbenam. Jadi 5 waktu ini, haram semayang sunat padanya, iaitu semayang sunat yang sebab semayang sunat itu lepas pada semayang. Jadi semayang musafir ni kita semayang dulu, baru kita musafir. Maka sebab dia lepas pada semayang. Mana-mana semayang yang ada sebab, tapi sebabnya lepas daripada semayang, maka kita tak boleh semayang pada 5 waktu yang haram. Jadi kalau tuan-tuan musafir lepas pada waktu asar, tuan-tuan dah semayang asar, nak musafir, itu tak boleh semayang. Ataupun matahari dekat nak terbenam, tuan-tuan tak semayang asar lagi. Nak musafir, matahari dah dekat nak terbenam, dekat dah, tak semayang asar lagi. Semayang sunat musafir, tak boleh juga. Walaupun tak semayang asar lagi. Sebab dia ada dekat nak terbenam matahari. Jadi tuan-tuan semua, kena ingat, itu semayang safar ni tak boleh buat pada waktu haram. Adapun semayang sunat yang sebabnya sebelum daripada semayang, tak apa. Contohnya, semayang sunat tahiyatul masjid.
Tahiyatul masjid, tuan-tuan masuk dalam masjid, baru tuan-tuan sembahyang. Sunat tahiyatul masjid. Sunat kerana masuk masjid. Nak duduk dalam masjid. Masuk dulu, baru kita sembahyang. Maknanya sembahyang tu selepas daripada sebab. Selepas daripada sebab sembahyang tu. Ini boleh sembahyang pada waktu haram. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan masuk, mari ke masjid, 5 minit nak masuk maghrib. Pagi awal nak masuk maghrib. Itu matahari dia tengah terbenam tu. Dia tengah turun tu. Dia tak habis lagi turun. Itu waktu haram sembahyang. Tapi sembahyang tahiyatul masjid, dia tak termasuk. Sebab apa? Sebab bagi sembahyang itu lepas daripada sembahyang. Sebelum daripada sembahyang. Kita masuk dulu, baru kita sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk masuk dalam sembahyang mana? Sebab dia sebelum. Kita ambil wuduk dulu, baru kita sembahyang. Maka pada waktu haram boleh sembahyang sunat wuduk. Tuan-tuan ambil wuduk sebelum maghrib, pukul 7 suku ambil wuduk. Masuk masjid nak sembahyang sunat wuduk. Boleh tak? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab sembahyang ini yang jenis sebab dia tu sebelum daripada sembahyang. Kita ambil wuduk dulu baru kita sembahyang. Ke tuan-tuan ambil sembahyang dulu baru ambil wuduk? Tak kan? Kita sembahyang, ambil wuduk dulu baru sembahyang. Itu jenis. Yang jenis maknanya yang jenis boleh sembahyang pada waktu haram. Tuan-tuan mari awal maghrib, 7 suku tu, ambil wuduk. Kemudian masuk dalam masjid. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid pun boleh, sembahyang sunat wuduk pun boleh. Walaupun tengah matahari terbenam. Sebab apa? Sebab dia punya sebab tu sebelum pada sembahyang. Tapi sunat musafir tak boleh. Itu perbezaan. Okey, baik, selesai di situ. Seterusnya sembahyang sunat ihram. Tiap-tiap bakal haji bila hendak berniat ihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah, sebelum ia berniat. Sebelum ia berniat. Ihram ni dia ada 2 makna. Satu makna kita pakai kain ihram. Itu bukan masuk di sini. Pakai kain ihram tu tak apa. Dia tidak masuk di sini. Sebab tuan-tuan semua pakai kain ihram, belum lagi berlaku pantang larang kat kita selagi kita tak niat. Tak ada masalah tuan-tuan nak pakai kain ihram. Hari ini pun boleh, besok pun boleh. Petang besok, saya saja pakai kain ihram, belik 2 helai, siram pokok bunga. Tak ada masalah, tak dilarang. Tak ada kata, tak boleh dah pakai kain ihram ni, tak boleh dah, tutup kepala, pantang larang, kena bayar dam. Tak. Sebab belum niat. Pakai kain ihram tu tak ada masuk sangkut paut di sini. Yang masuk ihram di sini, apabila kita berniat ihram umrah, ataupun berniat ihram haji pada bulan-bulan haji. Haji dia boleh niat bulan dia aja. Dia ada miqat zamani. Miqat masa. Iaitu bulan Syawal sampai ke 10 hari bulan Zulhijjah. Malam 10 tadi sampai subuh 10 pagi raya tu. Itu dia punya miqat zamani. Sekarang kalau niat haji tak jadi. Automatik kalau tuan-tuan niat haji dia jadi umrah automatik. Sebab apa? Sebab dia bukan bulan dia. Jadi kita apabila kita nak berniat ni, sama ada kita nak buat umrah, misal kata umrah lah senang. Sekarang ni tuan-tuan nak pergi umrah. Baik, kita nak pergi umrah, kita pergi ke Madinah dulu, senang cerita. Kalau pergi ke Mekah ni payah atas kapal terbang, tak apa nak nampak sangat. Kita pergi ke Madinah, duduk di Madinah dulu siap berapa hari, 4 atau 5 hari. Habis tempoh di sana, mentawih kata besok kita nak berangkat ke Mekah. Nak masuk Mekah. Maka siap-siaplah kain ihram. Pakai siap-siap kain ihram. Sebab kita nak miqat di Bir Ali. Nama lama dalam kitab Zulhulaifah. Tentang cari Bir Ali dalam kitab tak jumpa. Sebab dulu nama dia Zulhulaifah. Sekarang tukar nama Bir Ali. Bir tu maksud dia perigi.
Bi'run, ataupun dipanggil juga Abyar Ali. Karena di situ Sultan Sudan, Sultan Ali yang buat perigi banyak ke situ untuk senang orang niat. Tak apalah, itu cerita dia. Jadi jarak dia dekat je, lebih kurang dalam berapa kilo je, 5 ke lebih kurang daripada Madinah. Jadi kita pun sampai di Bir Ali, kita pun turun. Turun di sana, kita semayang sunat ihram. Lepas semayang sunat ihram, mazhab kita Imam Syafi'i, sunat naik kenderaan, baru kita niat. Bukan niat lepas semayang. Karena Nabi SAW, dia lepas semayang sunat ihram, Nabi naik kenderaan dia unta bangun, start nak berjalan, baru Nabi niat. Tapi kalau niat terus pun lepas pada semayang pun tak apa. Cuma di sudut afdal. Bila afdal? Maksudnya kita masuk dalam bas, agak-agak bas bergerak sikit, baru kita niat. Itu yang afdal. Boleh kalau tuan-tuan pergi umrah, ingat waktu afdal niat, ialah ketika kita duduk dalam kenderaan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bukan lepas pada semayang tu niat tu sudah. Kita pun semayang sunat ihram 2 rakaat. Lepas semayang sunat ihram 2 rakaat, naik kenderaan, kita niat. Itu maksud. Semayang tu sebelum niat. Bukan lepas niat. Niat dulu baru semayang, tak. Semayang tu sebelum niat. Itu dia panggil semayang sunat ihram. Lepas pada semayang tu kita naik kat dalam bas, kita pun niatlah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niatlah. Itu jalan. Itu sunat ihram. Tetapi tuan-tuan kena ingat, sunat ihram pun masuk dalam kategori sama seperti sunat musafir. Dia punya semayang sunat itu lepas daripada sebab. Lepas pada sebab pula. Sebab dia tu lepas pada semayang. Terbalik. Penat-penat ni pening kepala dah. Dia punya sebab tu tuan-tuan semua lepas pada semayang. Kita semayang dulu baru kita ihram, kita niat. Sama macam musafir, kita semayang dulu baru kita pergi musafir. Maka dia tak boleh semayang pada waktu haram. Ingat. Kadang-kadang mutawif tak peka dalam masalah ini. Setengah-setengah lah. Bukan semua. Dia bawa jemaah pergi ke Bir Ali, suruh semayang. Suruh semayang. Padahal waktunya dah lepas asar. Ataupun belum asar. Tapi dah semayang jamak takdim. Biasa ada setengah mutawif dia jamak takdim pasal nak musafir dah. Jamak dalam Masjid Nabawi. Ambil qaul yang kata boleh jamak. Jadi dia jamak siap-siap zuhur dengan asar. Dah semayang asar. Sampai ke Bir Ali. Sila jemaah semua turun. Kita semayang sunat ihram di sini. Semayanglah. Apa hukumnya? Haram. Sebab waktu 5 ni haram semayang. Bukan makruh, haram semayang. Kena faham tuan-tuan semua? 5 waktu ni haram semayang. Semayang macam mana? Semayang yang tak ada sebab, ataupun ada sebab, tapi sebab dia selepas daripada semayang. Ini kena peka lah benda-benda teknikal begini. Kadang-kadang terlupa. Okey? Jadi kena ambil perhatian. Sama juga dengan masuk raudah. Masuk raudah lepas asar. Semayang hajat. Tak boleh semayang hajat lepas asar. Kita nak buat ibadat, nak pohon hajat pada Allah Ta'ala, tapi kan dah semayang asar. Semayang asar tak boleh. Lepas semayang asar, semayang hajat. Sebab semayang hajat ni, dia punya sebabnya tu lepas pada semayang. Betul tak tuan-tuan semua? Lepas pada semayang, kita minta hajat ke Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi dia punya sebab bagi semayang tu lepas pada semayang. Jadi oleh itu semayang hajat tak boleh juga pada waktu haram. Jadi jangan masuk raudah. Biasa orang lelaki lah, orang perempuan dia ada waktu memang tetap dia, orang lelaki. Lepas asar pun, ni sebelum PKP punya cerita lah. Lepas asar tuan-tuan semua, beratur, pusu-pusu nak masuk raudah. Kan? Jadi boleh masuk, tak ada apa dah, semayang hajat dia, minta hajat. Kan? Itu biasa orang Melayu kita. Minta kaya, minta murah rezeki. Kaya tak lupa, kaya. Nombor 3, nombor 4 aja masuk syurga. Mula-mula kaya dulu. Itu terjadi tu. Kaya nombor 4, nombor 5 sudah tu. Nombor 1 minta Allah Taala ampun dosa.
masuk dalam syurga. Itu penting. Kaya boleh juga, tapi ya Allah, jadikanlah aku kaya ya Allah. Kaya ya Allah. Kaya ya Allah. Kaya ya Allah. Ampunlah dosaku. Sekali ya ampun dosa. Kaya tu apa kali kaya? Turun kaya betul, roti kaya. Orang nanya. Jadi tuan-tuan semua, tak ada salah minta kaya tu. Cuma keutamaan dia syurga lah. Ampun dosa, itu keutamaan. Jadi ingatlah, kalau pergi umrah apa semua, itu benda yang kena ingat. Di Masjid Nabawi, dia bukan tanah haram Mekah. Kalau tanah haram Mekah, 5 waktu ni tolak tepi. Dia tak terpakai. Tak ada waktu haram di Mekah. Boleh sembahyang bila masuk. Sembahyang hajat lepas asar pun boleh. Jangan tuan-tuan pergi larang pula. Kawan kita baru nak sembahyang hajat. Allah, kita pegang tangan. Sembahyang apa? Sembahyang hajat. Kau tak reti ke lepas asar? Dia tegur kawan tu pula. Kawan tu jawab, kau tak reti ke di Mekah ni? Jadi dah bergaduh kat situ pula. Di Mekah dia tak ada waktu haram. Yang ada waktu haram tu selain pada Mekah saja. Ini keistimewaan Mekah. Tuan-tuan boleh sembahyang bila-bila masuk. Solat hajat lepas asar boleh, lepas subuh boleh di Mekah. Tapi Madinah tak. Madinah sama di sini. Dia waktu haram ada. Jadi lafaznya ialah usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis di situ insya-Allah. Kemudian seterusnya sembahyang sunat istikharah. Istikharah bahasa Arab. Bahasa Melayunya alif sinta depan tu alif sinta tu dalam bahasa Arab bermaksud minta. Kalimah alif sinta dalam bahasa Arab membawa maksud talab, minta. Istighfar. Alif sinta depan tu maksudnya minta. Ghafar, ampun, minta ampun. Istikharah. Kharah tu apa benda? Pilih, minta pilih. Minta supaya Allah Ta'ala bagi pilihan. Istinja. Minta supaya bagi suci. Itu istinja. Alif sinta kalau dalam bahasa Arab duduk kat depan dia membawa makna talab. Maksudnya minta. Jadi istikharah maknanya kita minta petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk pilih. Ikhtar tu maksudnya pilihan. Mukhtar, orang yang terpilih. Betul, nama Nabi An-Nabiyil Mukhtar, Nabi yang terpilih. Mukhtar tu salah satu daripada nama Nabi. An-Nabiyul Mukhtar, Nabi yang terpilih. Jadi ikhtar tu maksud minta Allah Ta'ala pilih hak mana lebih baik. Ada 2 benda. Anak nak masuk universiti. Ada 2 universiti. Apa SPM ni? Dua-dua bagus. Nak masuk dua-dua tak boleh. Akan nak belah 2. Kan? Kalau menikah, ada orang kata boleh menikah dua-dua, Ustaz. Ada 2 perempuan. Nak pilih, tak payah pilih, boleh nikah 2. Tak apa. Tapi kalau universiti nak belah macam mana? Kan? Mesti 1. Jadi nak pilih hak terbaik sekali anak kita ni nak masuk universiti. Dua-dua elok ni. Tak tahu nak pilih macam mana. Itu dipanggil istikharah. Minta dengan Allah Ta'ala. Jadi istikharah ni pun sama dengan semayang ihram juga. Tak boleh buat waktu haram. Sebab apa? Sebab lepas semayang baru kita minta doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lam. Itu doa istikharah yang Nabi ajar. Ada tengok dalam buku-buku lah. Doa tu, baca doa tu. Kena baca doa tu. Jangan kita reka doa sendiri. Sebab Nabi sebut, siapa yang sembahyang istikharah, kemudian dia baca doa ini. Nabi sebut doa ini. Dan dalam hadis yang lain, Nabi mengajar kami doa istikharah sama seperti Nabi mengajar kami Al-Quran. Itu sahabat sebut. Jadi ulama kata apa maksud ajar doa istikharah sama seperti ajar Quran? Maksudnya jangan tukar kalimah itu sama seperti Quran, jangan ubah. Itu ada hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi doa Nabi tu ambil sebiji, jangan tukar sebiji pun. Tukar ada sikit lah, 4 letak ajak tu je. Kita baca doa tu. Tak ingat, ambil buku baca. Itu kata ulama.
Jangan baca terjemahan dan sebagainya. Bukan jangan tu maksudnya tak boleh. Dia kuranglah di segi fadilatnya. Sebab sahabat kata macam tu. Nabi mengajar kami doa istikharah. Seperti mana Nabi mengajar kami Al-Quran. Jadi maksud kata ulama, jangan ubah. Sebiji macam tu. Jadi sembahyang istikharah. Baik, untuk niat. Jadi dia kata apa benda? Bagi orang yang minta petunjuk pilihan, satu daripada dua hal, yang mana lebih baik baginya, sunat sembahyang 2 rakaat yang dinamakan sembahyang sunat istikharah. Lafaznya usalli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bacalah qul ya dan qul wallah. Habis salam baca doa. Dia tak sebut di sinilah doa yang Nabi ajar tu. Boleh tengok dalam buku-buku doa. Lepas tu buat apa? Pada Nabi baca doa apa semua buat apa? Tidur. Tidur tunggu mimpi. Betul tak? Tak ada tuan-tuan, tak ada dalam riwayat lah tidur tunggu mimpi ni. Nabi tak kata pun kena tidur tunggu mimpi. Cuma kalau bermimpi tu alhamdulillah, rezeki lah. Kalau tak mimpi pun tak bermakna tak jadi solat istikharah kita. Yang Nabi ajar macam mana? Dah baca tadi, dah sembahyang istikharah apa semua tadi, dah baca doa. Kemudian kita duduklah. Rasa nak buat belah mana? Rasa hati berat ke mana? Buatlah, insya-Allah. Itulah pilihan Allah. Itu je hak Nabi ajar. Jadi hak mimpi-mimpi ni, ini tak semestinya lah. Boleh juga. Adalah ulama-ulama ajar. Kalau baca ni, buat ini, tunggu mimpi. Tapi itulah masalahnya, tunggu mimpi. Tak bermimpi-mimpi. Dah 40 hari buat tak bermimpi-mimpi, Ustaz. Jadi naya lah. Jadi sebenarnya tidak syarat mimpi. Yang Nabi ajar begitu saja. Sembahyang istikharah, kalau kali pertama sembahyang istikharah tak nampak lagi, duk 50 lagi. Sembahyang kali kedua, tak nampak lagi. Sembahyang kali ketiga, rasa berat ke mana? Buat hak rasa berat ya. InsyaAllah itulah petunjuk Allah Ta'ala. InsyaAllah. Macam tu je. Kalau tak nampak juga dah 3 kali, buatlah hak mana satu, insya-Allah Allah Ta'ala bagi petunjuk. Bagi berjaya hak kita nak buat tadi. Itu dia cara dia. Dia tidaklah kata sampai tunggu mimpi atau sebagainya. Okey? Sembahyang istikharah. Dan kadang-kadang dia campur pula. Dicampur dengan nujum sikit-sikit. Ada juga. Dia letak bawah sejadah. Tulis. Kalau nak kahwin dia tulis Fatimah satu, Zainab satu. Tak bawah sejadah. Contohnya nama ni jangan ada, kalau ada kebetulan nama minta maaf lah. Dia lepas sembahyang baca doa, dia gagal kat bawah pejam mata. Fatimah. Tak boleh tuan-tuan semua. Itu dah sama macam nujum. Itu dah tambahan dah, rekaan. Tak eloklah buat macam tu. Ada juga yang apa benda, dia buka Quran. Buka Quran. Lepas sembahyang istikharah tadi, baca doa, buka Quran. Lepas tu tengok berapa baris kau, tak kisahlah. Adalah cara-cara dia. Pilih baris daripada atas 7 ke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7, apa benda? Huruf pertama. Huruf pertama waw. Dia buka lah buku dia, waw. Waw itu maknanya wow. Jadi, contohnya lah. Boleh buat. Itu semua sama, tambahan belaka tu. Tidak diajar oleh Nabi SAW. Habis itu insya-Allah. Seterusnya, sunat hajat. Barang siapa ada berhajat suatu perkara yang baik untuk dirinya atau untuk orang lain, disunatkan ia sembahyang 2 rakaat, dinamakan sembahyang sunat hajat. Biasanya orang sebut sembahyang hajat
Lafaznya, lafaz niat, usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lepas salam, baca Fatihah. Lepas itu, mintalah apa yang... lepas salam, baca Fatihah. Ini cara yang diajarlah, tak semestinya. Cuma dia kata, lepas salam, habis salam, baca Fatihah. Dia panggil tawassul dengan ayat suci Al-Quran. Itu tak ada masalah. Jadi baca Fatihah, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Fatihah sekali. Lepas itu mintalah apa yang dihajatkan dalam bahasa yang ia faham. Mintalah. Boleh minta ke bahasa Arab pun tak apa, ke bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Ya Allah boleh. Tapi syaratnya lepas semayang lah. Jangan dalam semayang. Dalam semayang tak boleh cakap bahasa Melayu. Contohnya kita ada sujud terakhir tu, nak minta. Sebab ada orang kata dalam sujud terakhir tu lah minta. Okeylah, kita pun minta. Tapi masalahnya kita minta ke bahasa Melayu, berbunyi di mulut. Ya Allah, aku ni ya Allah nak buat rumah ya Allah. Bagilah permudah. Aku nak buat rumah ni ya Allah. Bagi besar sikit ya Allah. Tinggi pada orang lain ya Allah. Dia punya sebut tu jelas. Member sebelah dengar sebiji-sebiji. Jadi tak boleh. Batal semayangnya. Kerana dalam sembahyang tak boleh masuk bahasa selain daripada bahasa Arab. Ini khususiah semayang. Kalau boleh masuk bahasa lain, tuan-tuan semua, dia tak jadi semayang dah lah. Orang Cina masuk bahasa Cina. Orang Tamil masuk bahasa Tamil. Orang Jawa masuk bahasa Jawa. Orang Minang masuk bahasa Minang. Dah jadi tak sama semayang. Kan? Jadi takbir pun boleh ikut bahasa masing-masing. Kan? Yang Jawa dengan bahasa Jawanya. Allah Maha Gadang. Apa? Gadang ke gedi? Kan? Jadi tuan-tuan semua tak tahu. Tak ada dah dia punya aslinya yang diterima daripada Nabi SAW. Ini tak boleh tuan-tuan semua. Kalau nak minta juga kok bahasa Melayu, paling tinggi pun mintalah dalam hati saja. Minta dalam hati, jangan sampai keluar di mulut. Keluar di mulut batal sembahyang. Ada pun lepas sembahyang dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca Fatihah, kemudian angkat tangan doa, itu tak ada masalah. Lepas sembahyang dah. Bahasa Melayu pun tak apa. Kemudian satu lagi, tuan-tuan semua, yang saya nak sebut di sini yang berkaitan dengan sembahyang hajat, ada sebahagian buku dia tulis cara sembahyang hajat, iaitu sembahyang 2 rakaat, habis daripada sembahyang 2 rakaat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lepas daripada itu sujud. Lepas pada bagi salam tu sujud. Lepas pada sujud, dalam sujud tadi tu minta pada Allah Ta'ala. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, cara sembahyang hajat macam ni tak boleh diamalkan. Itu kena faham tuan-tuan semua. Sembahyang hajat macam ni tak boleh diamalkan. Kenapa? Kerana dalam fiqh mazhab Syafi'i, kita tak boleh sujud saja-saja ke Allah, melainkan kena ada nama sujud tu. Sujud tilawah, sujud syukur. Kalau luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang, sujud sahwi. Hak ada ekstra. Kalau tidak tak, sujud sembahyang lah. Saja-saja kita bruk sujud. Sujud apa nama tu? Tak boleh. Tak boleh buat sujud saja-saja. Nak kena ada nama sujud. Kalau nak buat saja-saja, nak sembahyang, sembahyang sunat terus. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat mutlak. Tak apa. Adapun saja sujud, tak ada nama sujud tu. Tak boleh. Sujud syukur. Sujud syukur apa nikmatnya? Nikmat apa? Nikmat sihat. Nikmat sihat tak boleh sujud syukur tuan-tuan semua. Dia kena nikmat besar. Kalau nikmat sihat sujud syukur, tuan-tuan kena sujud syukur tiap-tiap nafas. Untuk sekejap Allahu Akbar. Sujud.
lagi Allahu Akbar sujud. Dah, bukan macam tu sujud syukur. Sujud syukur ni untuk benda-benda besar yang tuan-tuan dapat. Dapat anak, okey sujud syukur. Menikah, sujud syukur. Dapat makan nasi, tuan-tuan semua lepas makan nasi tak sujud syukur. Tuan-tuan lepas makan nasi kat restoran mamak, ada makan nasi kandar. Alhamdulillah, tuan-tuan sujud syukur ke? Tak disunatkan pun sujud syukur. Dilarang bahkan disujud syukur. Sebab itu nikmat biasa. Sujud syukur ni syarat dia nikmat yang besar-besar. Yang jarang berlaku. Nikah, luluh periksa. Macam tu. Jadi kaifiat yang macam tu, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tak boleh diamalkan. Lebih-lebih lagi tak boleh diamalkan hak macam ni. Ini lagi tak boleh amal. Dah tahiyat akhir ni, innaka hamidum majid. Wazan Jadi tuan-tuan semua sembahyang hajat yang macam ni. Ini memang batal sembahyang. Ada ditulis setengah-setengah buku yang saya baca zaman muda-muda dululah. Zaman budak-budak dulu. Jadi sembahyang hajat tu sampai kepada tahiyat akhir, baca selawat apa semua, innaka hamidum majid. Habis itu tak bagi salam. Sujud. Lepas pada innaka hamidum majid, doa apa semua, sujud. Lepas dalam sujud tu minta pada Allah Ta'ala, bangkit baru bagi salam. Maka ini batal semayang. Sebab dia jadi 3 sujud dalam satu rekaat. Sujud yang asal semayang tu, lepas tu tahiyat, lepas tu sujud pula. Tu sujud apa tu? Tak boleh tambah dalam sembahyang saya saja. Sujud sahwi. Apa sebab nak sujud sahwi? Sujud sahwi pula 2. Dia bukan 1 sujud sahwi. Lepas tu sujud sahwi, nak sujud tu dia mesti kena ada sebab dia. Tak baca kunut ke, tak baca tasyahud awal ke, tak ada. Ini memang batal sembahyang. Yang pertama tadi, dalam mazhab kita tak boleh amal. Tapi mazhab lain ada yang kata boleh. Cuma saya nak bagi tahu dalam mazhab Syafi'i tak boleh, sebab dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh saja-saja sujud. Melainkan kena ada sebab. Kalau nak, kena sembahyang. Jadi sujud yang bolehnya mesti ada nama. Sama ada sujud tilawah, baca ayat sejadah, 14 ayat dalam Quran. Dalam Quran tu ada 15 tempat semua. Tolak surah Sad. Surah Sad tu tak masuk. 14 saja dalam mazhab Syafi'i. Ataupun sujud syukur. Itu luar sembahyang. 2 itu saja sujud di luar sembahyang. Selain pada tu tak ada sujud. Saja-saja sujud. Yang kalau nak sembahyang ajalah. Itu. Baik. Itulah selesai, insya-Allah setakat itu dulu. Cuma saya nak jawab satu soalan masuk ni. Adakah boleh solat duha? Boleh tak kita solat duha dekat-dekat nak masuk waktu zuhur? Boleh, tak ada masalah. Sebab solat duha ni dia punya waktunya daripada matahari naik 1 galah. 1 galah ni saya ulang balik, dalam kiraan takwim kita ni, sekarang ni subuh, dia punya habis subuh ni pukul 7.09 minit. 7.09 minit tu dipanggil syuruk. 7.09 minit syuruk. Itu habis subuh. Syuruk ni dia baru keluar matahari. Dia tak naik segalah lagi. Dia naik segalah lebih kurang 16 minit selepas daripada itu. Jadi kita kata 7.10 lah. 7.09, 7.10, 16 minit lebih kurang 7.26 minit. Barulah masuk waktu duha. Matahari naik 1 galah. Kalau ikut yang dikeluarkan oleh JAKIM, dia tulis 7.37. 7.37. Berapa minit tu? 7.9. 7.37 tolak 7.9. 18. Lebih kurang lah. 18, 16. Tapi dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, karangan Habib Zain Madinah, dia kata 16 minit. Sebab matahari 1 galah ni, dia punya darjahnya 4 darjah. Perjalanan matahari 1 darjah 4 minit. 4 darab 4, 16. Jadi 16 minit lebih kurang. JAKIM punya 18, tak ada masalah lah, lebih kurang. InsyaAllah. Jadi itu baru masuk waktu duha. Bukan kata tik syuruk tu dah masuk duha. Belum lagi masuk duha, tuan-tuan semua. Tak boleh sembahyang lagi duha. Okey. Syuruk, solat isyraq pun sama. Tak boleh sembahyang lagi. Belum masuk lagi.
Solat sunat isyraq ni dia waktu sama masuk dengan duha. Tak ada beza. Dari segi masuk sama. Jadi saya tengok ramai juga orang tek-tek dia terus sembahyang. Jadi tak betul lah. 7.37 tu. Seperti ditulis oleh Jakim ni 7.37. Ya, itu baru masuk waktu isyraq pun situ, waktu duha pun di situ. Dia tulis di sini. Ni saya guna yang iman punya. Iman yang dikeluarkan oleh Jakim. Baik. Dia punya tamatnya waktu duha ni bila tuan-tuan semua? Tamatnya bila masuk waktu zuhur. Zuhur sekarang masuk 1.21. 1.18 nak sembahyang duha. Boleh? Tak masuk zuhur lagi. Tamat waktu duha bila masuk waktu zuhur. Orang tanya, bukan duha ni matahari pukul 10, pukul 9 gitu? Ya, nama duha tu itulah namanya. Tapi waktu tu macam tu. Waktu bagi duha tu macam tu. Panjang. Yang afdal sembahyang duha lebih kurang pukul 9.30 tu lah waktu betul-betul duha tu. Itu waktu paling afdal sembahyang duha. Kalau nak sembahyang duha, bila matahari lebih kurang duduk di suku langit. Ni duduk tengah, dia suku. Kalau langit tu kan sampai tengah langit, tengah kepala kita, dia suku. Suku tu lebih kurang 9.30 pukul 10. Kemudian naik setengah. Macam tu. Dia panggil rubu'un nahar, 1/4 siang. Itu paling afdal sembahyang duha. Tapi nak sembahyang sebelum masuk zuhur boleh. Sebab waktu dia masih ada. Lepas zuhur boleh tak? Boleh. Tapi panggil qadha. Boleh qadha ke? Ya, sembahyang sunat yang ada waktu boleh qadha. Sembahyang sunat ada waktu. Apa sembahyang sunat ada waktu? Sembahyang rawatib ada waktu. Sembahyang witir ada waktu. Sembahyang duha ada waktu. Sembahyang tahiyatul masjid dia tak ada waktu, dia ada sebab. Sebab masuk masjid baru sembahyang. Itu tak ada qadha. Sembahyang sunat yang ada waktu boleh qadha. Boleh kan tuan-tuan semua? InsyaAllah. Ini orang rajin betul lah. Sembahyang sunat pun qadha. Okey. Jadi kalau tak rajin tu, ialah lainlah ceritanya. Kalau rajin, alhamdulillah. Kan? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.